Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu harap anak-anak semua sihat dan boleh mengikuti pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, tanpa membuang masa, untuk hari ini cikgu telah sediakan satu slide PowerPoint untuk awak rujuk sebelum kita buka kita punya buku teks. Okey, cikgu nak semua tengok cikgu punya slide yang telah cikgu sediakan. Okey. Sebelum tu cikgu kecilkan dulu gambar cikgu. Okey. Okey, kita tengok dulu slide kita untuk hari ini. Tajuk untuk hari ini ialah nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, oleh Cikgu Nabil. Okey, kita tengok dahulu standard kandungan untuk hari ini iaitu 1.4 untuk nilai tempat. Okey, untuk standard pembelajaran untuk hari ini 1.4.1 iaitu menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Dan 1.4.2 mencerahkinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, jadi berdasarkan kedua-dua standard pembelajaran ini, di akhir pembelajaran nanti awak akan dapat yang pertama menyatakan nilai tempat dan nilai digit. Yang kedua, awak dapat mencerahkinkan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, cikgu akan terangkan dahulu apa itu nilai tempat dan apa itu nilai digit dan macam mana untuk kita mencerahkinkan. Okey, cikgu rasa sebelum ni pun awak sudah belajar tahun 1, tapi ini mungkin awak dah lupa. Ini sebagai pengukuhan. Okey. Okey, kita tengok dulu maksud nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Okey, nilai tempat ialah kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Kalau awak buka buku teks, okey, cikgu tunjuk ada di bawah. Dia ada terangkan kat sini. Okey, ada di bawah ni di muka surat 13. Okey. Nilai tempat ialah kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Okey, cikgu akan tunjuk macam mana nanti. Dan cikgu akan terangkan dengan lebih jelas. Okey, kedudukan digit bermaksud kita nak tahu digit tersebut dia berada di rumah apa. Sama ada dia berada di rumah sar, rumah puluh ataupun rumah ratus. Awak belajar sampai rumah 1000. Okey. Jadi antara 4 rumah tersebut awak kena pilih. Kita tengok contoh dia tanya nombor 4 berada di rumah mana. Jadi awak jawab itu rumah sar ke, puluh ke, ratus ke ataupun 1000. Itu adalah nilai tempat. Jawapan kalau soalan dia tanya tentang nilai tempat, jawapan dia mesti rumah. 4 tu pilihan jawapan dia. Okey, itu nilai tempat. Cikgu harap semua orang faham. Jadi, cikgu akan teruskan dengan nilai digit. Okey, apa maksud nilai digit? Nilai digit ialah nilai sesuatu digit mengikut kedudukannya dalam sesuatu nombor. Bermaksud, nilai sesuatu digit, nilai nombor tersebut. Sekiranya nombor tersebut berada di rumah ratus, jadi berapa ratus nilai tersebut. Okey, cikgu akan tunjuk contoh. Untuk lebih mudah, mungkin cikgu terangkan secara menggunakan PowerPoint ni. Awak mungkin tak nampak. Jangan risau. Okey. Dan kejap lagi cikgu pergi ke cerahkin nombor. Okey, kita tengok dulu macam mana nilai tempat dan nilai digit. Okey. Untuk ini cikgu nak awak rujuk dalam buku teks tahun 2 jilid 1. Okey. Ada banyak contoh yang menerangkan tentang nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, cikgu nak awak buka buku teks muka surat 13. Okey, di muka surat 13, tajuk yang kita belajar hari ini iaitu nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, kita tengok dahulu situasi yang ada yang ditunjukkan di dalam buku teks. Okey, situasi yang pertama. Okey, pelajaran ini cakap 1, 4 dan 2 ada dalam
nombor 142. Ini nombor 142. Okey, pelajar ni cakap ada nombor 1, ada nombor 4 dan juga ada nombor 2. Okey, jadi pelajar ni tanya pula, apakah nilai tempat bagi 1, 4 dan 2? Okey, ingat balik tadi cikgu dah terangkan tentang nilai tempat. Nilai tempat ni adalah nama rumah. Jadi dia tanya, nilai tempat untuk 1 tu apa? 1 ni berada di rumah apa? 4 ni berada di rumah apa? 2 ni berada di rumah apa? Jadi kita tengok sama-sama Okey. Nilai tempat bagi 1 ialah ratus. Kita susun dulu nombor 1, 4, 2. Kemudian cikgu nak awak tulis rumah di atas dia. Ini untuk lebih mudah dan nampak dengan lebih jelas. Awak buat macam ni. Okey, tulis dulu nombor 142. Kemudian tuliskan rumah sa, puluh, ratus. Jadi baru kita tahu. Kalau dia tanya nilai tempat bagi 1. Jadi kita tengok 1, nilai tempat ni adalah ratus. Kalau dia tanya nilai tempat bagi 4. Jawapannya adalah puluh. Nilai tempat bagi 2 ialah sa. Jadi nampak dengan lebih jelas. Sekiranya awak buat jadual macam yang ada di dalam buku teks. Okey, mudah sahaja. Cikgu harap semua faham. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Nyatakan nilai tempat bagi 3, 6 dan 0 dalam nombor 360. Ini dalam bentuk dekak. Okey, dia bagi ditukarkan kepada dalam bentuk jadual. Okey. Masukkan, susunkan, kemudian awak masukkan rumah. Okey, cikgu tunjuk contoh lah supaya awak nampak. Kalau cikgu cakap saja, mungkin ada yang tak nampak. Okey, cikgu tunjuk contoh kat sini. Okey, kita tengok balik dalam buku teks tadi. Dia bagi 360. Okey, aku besarkan tulisan dulu. Arial, kita pakai tulisan besar. Okey, dia bagi 360. Okey, daripada nombor tersebut awak boleh buatkan jadual macam ini. Ada 3 nombor, jadi awak buatkan 3 jadual. Tapi 2 baris. Okey, 3 kolom, 2 baris. Okey, jadi letakkan di bawah nombor tersebut. Okey, letakkan nombor tersebut. Nombor yang pertama nombor 3. Nombor yang berada di tengah adalah nombor 6 dan juga nombor yang berada di belakang adalah nombor sifar. Jadi untuk memudahkan awak masukkan rumah dia dekat atas. Bermula dengan belah kanan. Okey, yang paling kanan adalah rumah sa. Yang sebelah dia di sebelah kirinya adalah rumah puluh. Dan yang berada di hadapan sekali adalah rumah ratus. Jadi kat sini senang awak nampak dengan jelas. Sekiranya cikgu tanya, apakah nilai digit bagi apakah nilai tempat bagi digit sifar? Nilai tempat nombor sifar. Jadi sifar nilai nilai tempat sifar. Jawapannya adalah tak. Kalau cikgu tanya nilai tempat bagi nombor 3. Kalau 3 sama dengan rumah apa? Ratus. Kalau nilai tempat bagi digit 6. Okey, jawapannya adalah puluh. Okey, itulah serba sedikit tentang nilai tempat. Okey, cikgu tak nak panjang lebar. Kalau cikgu rasa cukup untuk 2 contoh sebab kita ada lagi nilai digit dan cikgu kena terangkan lagi tentang cerakingkan. Okey, cikgu akan cuba padatkan sesi pembelajaran kita sebab kita belajar hari ni 2 subtopik Okey, supaya kita tidak ketinggalan. Okey, kita tengok pula untuk nilai digit. Okey, berbalik kepada maksud nilai digit tadi yang cikgu dah terangkan tadi dalam PowerPoint. Kita tengok nilai digit ialah nilai sesuatu digit mengikut kedudukannya dalam sesuatu nombor. Okey, cikgu terangkan dalam bentuk kita tengok dalam buku teks. Okey,
Okey, ini dah masuk nilai digit. Okey, dia ada pelajar ni cakap ada digit 5, digit 7 dan digit 9 dalam nombor 579. Dalam nombor 579 ni ada nombor 5, ada nombor 7 dan juga nombor 9. Jadi nilai digit maksudnya nilai nombor tersebut. Okey, contoh kita tengok dalam nombor 579 ni nilai digit 5 ialah 500. Awak tengok 5 ni. 5 ni dia berada di rumah apa? Rumah ratus. Jadi kita tulis terus 500 dalam bentuk angka 500. Nombor belakang tak perlu tulis. Sama juga nilai digit bagi 7. 7 ni nombor apa? 70. Jadi nilai digitnya ialah 70. Dan nilai digit bagi 9 adalah 9 saja. Lagi senang daripada nilai tempat. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Apakah nilai digit bagi 8, 3 dan 1 dalam nombor 831? Sama macam tadi. Kalau nilai digit 8, nilai digit dia berapa? 800. Kita ambil terus. Dia berada di rumah ratus, kita terus tulis. Okey, cikgu tunjuk dalam bentuk ni macam mana cara nak tulis. Okey, contoh dia bagi 831. 831. Okey, nilai sebenarnya awak boleh juga buat dahulu dalam bentuk jadual ni supaya senang kita nampak. Okey. Ini sebenarnya ni untuk nilai tempat. Tapi untuk nilai digit sebenarnya awak tak perlu buat pun awak dah boleh nampak. Okey, contoh bila soalan tanya tentang nilai digit. Okey, nilai digit 8. Apa? 8 ni berada di rumah mana? 500. Jadi kita tulis 8, salin balik nombor tersebut, masukkan je sifar. Jadi 800. Okey, kita tengok nilai digit bagi 3. Nilai digitnya adalah 30. Dan nilai digit bagi 1 adalah 1. Itu sahaja. Tak susah pun. Okey. Ini ditulis dalam bentuk nombor, kemudian diterangkan. Dan ini dalam bentuk abakus. Okey. Cikgu rasa cikgu dah terangkan tentang cara untuk membaca abakus pada minggu lepas. Cikgu harap pelajar semua ingat. Kalau tak ingat, awak boleh rujuk balik video minggu lepas yang telah cikgu upload di dalam YouTube. Okey, cikgu dah terangkan. Awak boleh cek di cikgu punya channel lah. Okey, kalau tak tahu awak boleh tanya ibu bapa awak. Okey, jadi itu saja untuk nilai tempat dan nilai digit. Okey, jadi satu tips yang boleh cikgu cakap, yang boleh cikgu beri untuk membezakan nilai digit dan juga nilai tempat. Nilai tempat kalau kita nak ingat senang saja. Jawapan dia mesti dalam bentuk perkataan. Okey. Kalau nilai digit, jawapan dia mesti dalam nombor bulat. Okey, kita tengok yang tadi dalam buku teks. Okey. Maksud cikgu tadi nilai tempat. Okey, nilai tempat jawapan dia mesti ni sama ada ratus, puluh ataupun sa. 3 tu. Okey, awak dah belajar sampai ribu, masuk 4000. Okey, 10, ratus, ribu. Itu je jawapan untuk nilai tempat. Kalau dalam nilai digit, jawapan dia semua mesti dalam bentuk angka, dalam bentuk nombor. Okey, tak susah pun. Okey, itulah nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, cikgu tak nak buang masa. Kita teruskan satu lagi subtopik iaitu cerakin nombor. Okey, kita tengok balik kepada kita punya slide. Okey, kita tengok cerakin nombor. Cerakin nombor maksudnya adalah kita menceraikan nombor mengikut nilai tempat atau nilai digit. Daripada nombor yang digabungkan dalam satu gabungan tu, kita ceraikan dia, kita pecah-pecahkan dia menjadi gabungan. Sama ada dia mengikut nilai tempat ataupun nilai digit. Okey. Cikgu akan tunjuk macam mana cara kita ceraikan nombor. Okey, kita tengok contoh di dalam buku teks. Okey, yang diberi adalah
Cerakinkan nombor 182. Okey. Ini kat sini. Daripada nombor 182, kita ceraikan dia nombor sama ada nilai tempat ataupun nilai digit. Okey, cikgu tunjuk contoh macam mana kita nak ceraikan nombor. Okey, tolong ke bawah. Okey, nombor 182. Okey, cerakin nombor. Okey, yang bila dia minta cerakin nombor, dia akan minta dua pilihan. Sama ada dari segi nilai tempat ataupun nilai digit. Okey, kita tengok dahulu nilai tempat. Macam mana kita nak cerakinkan nombor mengikut nilai tempat. Okey, macam tadi cikgu cakap, daripada nombor tersebut, kalau nilai tempat, cikgu nak awak buatkan dahulu jadual. Okey, masukkan dulu jadual. Kemudian isikan dahulu nombor yang ada. Okey, nombor 1, nombor 8 dan juga nombor 2. Kemudian awak masukkan rumahnya. Di hujung sekali rumah SAR, tengah rumah puluh dan juga rumah ratus. Dari jadual ni baru awak senang untuk awak buat. Okey. Jadi kita tengok dia kata cerakinkan nombor. Okey. Kalau nilai tempat, macam mana kita nak buat nilai tempat? Jawapan dia awak boleh buat awak salin balik nombor, awak salin balik rumah. Okey. Kita mula dengan rumah ratus, rumah yang paling hadapan sekali. Okey, mula dengan 1, kemudian rumahnya ratus. Okey, boleh faham? Kemudian tambah. Kita tambah. Masukkan tambah, masukkan nombor yang kedua pula. Okey, iaitu nombor 8. Rumahnya rumah 10. Okey, 180. Kemudian kena buat apa? Masukkan lagi tambah. Nombor yang seterusnya nombor 2. Rumahnya rumah SAR. Okey, cikgu ucapkan sikit nombor tulisan ni. Okey. Jadi dalam satu baris, inilah jawapan untuk cerakin nombor bagi nombor 182. Ini mengikut nilai tempat. Okey, macam mana kalau nilai digit? Lebih kurang sama tapi berbeza sedikit sahaja. Okey, kita tengok. Untuk nilai digit pun sama, kita mula dengan rumah yang paling hadapan sekali iaitu 100. 100 kita tulis dalam digit. Ingat lagi tadi cikgu dah terang tentang nilai digit. 1 ni nilai 1 untuk nilai digit adalah 100. Jadi awak masukkan itu nombor yang pertama. Kemudian masukkan tambah. Tengok nombor yang kedua, 8. 8 ni nilai digit dia berapa? 80. Dan masukkan nombor yang ketiga iaitu nombor 2. Ini sahaja jawapan dia. Faham? Tak susah. Ini adalah nilai untuk nilai digit. Okey. Boleh. Okey. Sekiranya ada nombor yang berada sifar di tengah ataupun di depan. Okey, cikgu tunjuk contoh satu lagi nombor. Sekiranya ada nilai sifar. Okey, let's say cikgu bagi satu nombor 708. Okey, langkah pertama tadi cikgu cakap buatkan dahulu jadual. Kemudian isikan nombor 7, 0 dan juga 8. Kemudian masukkan rumah SAR, rumah 10 dan juga rumah ratus. Okey. Cerakinkan. Okey, kalau ikut nilai tempat. Okey, macam mana kalau nilai tempat? Ingat balik tadi cikgu kata salin dahulu nombor 7, kemudian diikuti dengan rumahnya, rumah ratus. Okey, tambah. Okey. 10. Macam mana kita nak masukkan 10? Sini ada sifar. Perlu tak kita masukkan? Okey. Jawapannya tak perlu. Nak masukkan pun tak salah. Masukkan pun tak salah. Okey, jadi untuk memudahkan kita tak perlu masuk. Biarkan sahaja sifar. Terus
pergi ke rumah Sa, iaitu 8. Dan jawapannya Sa. Okey. Jadi 708 Sa. Ini adalah untuk nilai tempat. Dan untuk nilai digit, okey, caranya, tengok dahulu nilai 7. 7 nilai digitnya berapa? 700. Kemudian tambah 10 sifar. Jadi kita tak perlu masukkan sebab dia tiada nilai. Terus masukkan rumah Sa. Nilai untuk digit 8 iaitu 8 sahaja. Jadi jawapannya macam ni. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak faham. Sekiranya awak tak faham, awak boleh ulang balik video yang untuk hari ini yang telah cikgu terangkan daripada awal tadi. Okey, untuk tugasan awak. Okey, cikgu akan bagi ikut latihan di dalam buku teks. Okey, awak boleh buat dalam buku aktiviti, bukan buku aktiviti yang tebal tu, buku tulis buku tulis awak. Awak boleh buat soalan, kejap. Tadi cikgu ada nampak. Okey. Di muka surat 15, okey, latihan di muka surat 15, awak buat soalan cuba jawab ini. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, awak nampak nombor kat sini. Dia bagi 450. Dia gariskan nombor sifar. Okey, sifar tersebut, awak tengok nilai tempat dia apa. Tuliskan jawapan dia kat sini. Nilai digitnya apa? Tulis jawapannya. Okey, sama juga dengan 612. Yang digariskan hanya nombor 1. 1 tu nilai tempatnya apa? Rumahnya apa? Okey, cikgu dah terangkan tadi tentang nilai tempat dan nilai digit. Jadi cikgu harap awak boleh buat. Okey, ini untuk latihan bagi nilai tempat dan nilai digit. Awak buat dalam buku latihan. Pastikan awak garis di bahagian tepi 2 kotak. Tulis hari, iaitu hari Rabu. Maafkan cikgu, tarikh 17 hari bulan 2 2021. Kemudian awak tulis cuba jawab dan salin arahan yang ada dalam buku teks ni. Kemudian baru awak buat dalam bentuk jadual di bawah ni. Okey. Selang satu baris setiap arahan. Okey. Itu untuk latihan bagi nilai tempat dan nilai digit. Manakala untuk cerakin nombor, awak boleh rujuk di buku teks juga, muka surat 17. Cikgu nak awak buat soalan A sampai D. A, B, C, D. Okey, awak boleh buat. Kalau macam ni awak boleh tengoklah. Okey, dia tak bagi tahu mengikut nilai digit ataupun nilai tempat, tapi awak dah boleh agak. Okey, contoh macam A, awak tengok jawapan dia dah pecahkan kepada 200. Ini pecah dalam bentuk nilai tempat. Ini 9 apa? Awak isikan tempat kosong ni. Ini pun sama macam tadi untuk latihan nilai tempat dan nilai digit. Okey. Okey, cikgu harap semua orang faham, semua boleh buat. Sekiranya ada apa-apa masalah, awak boleh rujuk pada cikgu dalam grup WhatsApp. Okey, untuk latihan ini awak jangan risau, awak tak perlu hantar dekat cikgu. Nanti bila buka sekolah nanti, cikgu akan kumpul semua buku, kemudian cikgu akan tandakan. Okey, sebab cikgu pun tak nak membebankan semua orang untuk menghantar ke dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram tersebut. Okey, sebab kalau awak hantar pun cikgu pun tak boleh nak buat apa juga. Cikgu hanya boleh semak daripada jauh dan cikgu tak boleh nak tanda. Okey, jangan risau nanti jikalau diizinkan untuk buka sekolah, nanti cikgu akan kumpul semua buku latihan, kemudian cikgu akan tanda. Okey, cikgu rasa sampai situ saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.